Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan cuba pula menerangkan satu lagi aplikasi pembezaan iaitu tangen dan persamaan tangen. Sebelum itu, sila subscribe dan tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video pembelajaran AddMath dari saya. Kita mulakan selepas ini. Tangen merupakan satu garis lurus yang menyentuh lengkung pada satu titik di atas lengkung itu. Saya tunjukkan di sini. Sekiranya ini merupakan satu paksi X dan ni paksi Y. Ni asalan, katakanlah satu lengkung yang mempunyai persamaan Y dalam sebutan X. Maka, garis tangen adalah garis lurus yang menyentuh lengkung pada satu titik. Satu garis lurus yang menyentuh lengkung pada satu titik. Dan titik di mana garis lurus tadi menyentuh lengkung dinamakan titik sentuhan tangen. Sentuhan tangen kepada lengkung. Dan ini adalah garis tangen. Boleh kan? Untuk menentukan kecerunan tangen, anda perlu membezakan persamaan lengkung itu, iaitu dy per dx. dy per dx merupakan fungsi kecerunan lengkung. Samalah juga dengan untuk menentukan kecerunan titik di atas lengkung, iaitu anda perlu membezakan persamaannya terlebih dahulu untuk mendapatkan fungsi kecerunan lengkung. Oleh itu, apabila satu persamaan Y dalam sebutan X dibezakan menjadi dy per dx, ia adalah fungsi kecerunan tangen. Dan untuk mendapatkan nilai kecerunannya, koordinat X titik sentuhan tangen perlu dimasukkan ke dalam fungsi kecerunan tangen tadi. Boleh kan? Sekarang saya berikan satu contoh soalan bagaimana untuk mendapatkan nilai kecerunan tangen kepada satu lengkung, iaitu carikan kecerunan tangen kepada lengkung Y sama dengan 8 per X tolak 6 punca kuasa 2X pada titik 4 negatif 10. Untuk mendapatkan nilai kecerunan tangen, anda perlu terlebih dahulu mendapatkan fungsi kecerunan tangen. Dan fungsi kecerunan tangen diperoleh dengan membezakan persamaan lengkung yang diberi. Persamaan lengkung yang diberi adalah Y sama dengan 8 per X tolak 6 punca kuasa 2X. Persamaan ini mengandungi satu ungkapan dan sebutan-sebutannya adalah dalam bentuk am. Anda perlu menukarkan terlebih dahulu bentuk-bentuk am pada sebutan-sebutan yang terdapat dalam ungkapan persamaan ini kepada bentuk indeks. Kita lakukan. Maka kita akan dapati Y sama dengan 8X negatif 1 tolak 6X 1/2. Sekarang persamaan ini mengandungi
ungkapan yang sebutan-sebutannya telah pun dalam bentuk indeks. Kita bezakan untuk mendapatkan fungsi kecerunan tangent. Maka kita dapati dy per dx samalah dengan negatif 1 kuasanya dibawa ke hadapan didarabkan dengan 8, negatif 8, x, negatif 1 kuasanya ditolakkan dengan 1, negatif 2. Tolak, 1/2 didarabkan dengan 6 menjadi 3, x, dan 1/2 tolak dengan 1, negatif 1/2. Boleh kan? Bentuk indeks ini perlu ditukarkan ke bentuk kembali untuk memudahkan pengiraannya. Maka kita tukarkan. Ia menjadi negatif 8 per x kuasa 2 tolak 3 per kuasa negatif kita turunkan x dan kuasa 1/2 ia menjadi punca kuasa 2x. Boleh kan? Sekarang kita telah memperolehi dy per dx iaitu fungsi kecerunan tangent. Untuk mendapatkan nilai kecerunan tangent, anda perlu memasukkan koordinat x titik sentuhan tangent itu. Maka kita masukkan di sini, iaitu bila x sama dengan 4, kita dapati dy per dx samalah dengan negatif 8 per 4 kuasa 2 tolak 3 per punca kuasa 2, 4. Maka kita dapat 16, penyebutnya menjadi 16, kita mansuhkan ia menjadi negatif 1/2. Tolak punca kuasa 2, 4, 2, 3/2. Maka kita selesaikan persamaan ini, dia menjadi negatif 2. Ini bermaksud kecerunan tangent adalah negatif 2 kepada lengkung 8 per x tolak 6 punca kuasa 2x pada titik 4, 10. Boleh kan? Sekarang saya berikan satu lagi contoh soalan yang biasa anda temui yang berkaitan dengan kecerunan tangent, iaitu diberi kecerunan tangent kepada lengkung y sama dengan x kuasa 2, 2 tambah px di titik di mana x sama dengan 2 adalah 7. Carikan nilai pi. Untuk menjawab soalan ini, anda perlu terlebih dahulu mendapatkan fungsi kecerunan tangent. Maka, untuk mendapatkan fungsi kecerunan tangent, kita perlu membezakan persamaan yang diberi, iaitu x kuasa 2, 2 tambah px. Untuk fungsi ini, anda perlu mengembangkan persamaannya supaya ia menjadi satu fungsi ungkapan. Saya kembangkan. Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah px kuasa 3. Setelah dikembangkan, kita perlu membezakan persamaan lengkung ini untuk mendapatkan fungsi kecerunan tangent. Maka apabila kita bezakan dy per dx samalah dengan 4x tambah 3px kuasa 2. Sekarang kita telah memperolehi fungsi kecerunan tangent. Seterusnya, anda perlu memasukkan penyataannya, iaitu di mana x sama dengan 2, kecerunan tangent adalah 7. Maka, kita masukkan di sini bila x sama dengan 2, dy per dx, iaitu yang menjadi kecerunan adalah 7. Seterusnya,
dy per dx digantikan dengan fungsi kecerunannya, iaitu kita dapati 4x tambah 3 px kuasa 2 sama dengan 7. Seterusnya, kita gantikan pemboleh ubah x dalam fungsi kecerunan dengan koordinat x sama dengan 2. 4, 2, tambah 3, pi, 2 kuasa 2 sama dengan 7. Kita permudahkan, 8 tambah 12 pi sama dengan 7. Kita selesaikan, 12 pi sama dengan negatif 1. 8 dibawa ke sini menjadi tolak. Dan kita dapati pi sama dengan negatif 1 per 12. Boleh kan? Sebagaimana yang telah anda ketahui bahawa tangen merupakan satu garis lurus. Oleh itu, persamaan tangen diungkapkan sebagai y sama dengan mx tambah c. Untuk membentuk persamaan tangen, anda memerlukan dua perkara, iaitu kecerunan tangen dan titik sentuhan tangen kepada lengkung untuk anda masukkan dalam rumus y sama dengan mx tambah c. Untuk menerangkan ini, saya berikan satu contoh soalan, iaitu pada graf yang diberikan ini, carikan persamaan tangen kepada lengkung y sama dengan 4 per x kuasa 2 di titik P. Pada graf ini, titik sentuhan telah diberikan P 21. Anda hanya perlu mencari kecerunan tangen untuk dimasukkan ke dalam rumus y sama dengan mx tambah c untuk membentuk persamaan tangen. Kita carikan kecerunan tangen. Daripada persamaannya, y sama dengan 4 per x kuasa 2. Kita tukarkan bentuk sebutan ini kepada bentuk indeks. Y sama dengan 4 per x negatif 2. Seterusnya, kita bezakan persamaan lengkung ini untuk mendapatkan fungsi kecerunan tangen. Maka, apabila kita bezakan dy per dx samalah dengan negatif 8x negatif 3. Daripada bentuk indeks ini, saya tukarkan ke bentuk untuk memudahkan pengiraan. Maka ia menjadi negatif 8 per x kuasa 3. Sekarang kita telah memperolehi fungsi kecerunan tangen. Seterusnya, saya masukkan koordinat x sama dengan 2 untuk mendapatkan nilai kecerunan tangen. Maka, bila x sama dengan 2 dy per dx samalah dengan negatif 8 per 2 kuasa 3, kita akan dapat negatif 1. Oleh itu, kecerunan tangen adalah negatif 1. Saya masukkan ke dalam persamaan y sama dengan mx tambah c. Maka ia menjadi y sama dengan m negatif 1 x tambah c. Untuk mencari nilai c, kita perlu memasukkan koordinat titik sentuhan ke dalam persamaan ini. Maka ia menjadi bila x sama dengan 2, y sama dengan 1. Oleh sebab itu, 1 samalah dengan negatif 2 tambah c. Dan kita dapat c adalah 3. Oleh sebab itu, persamaan tangen pada lengkung di titik P adalah y sama dengan
negatif X positif 3. Mudah kan? Dalam video ini saya telah menerangkan tangen dan persamaan tangen. Untuk video seterusnya saya akan menerangkan pula norma dan persamaan norma. Dan sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa saya ulangi kata-kata saya, iaitu yang berusaha akan mencipta kejayaan. Yang bermalas-malasan saja akan mencipta pelbagai alasan. Sekian buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.